Hai, saya Jasmine dan saya akan memulakan pembentangan kami dengan latar belakang. Pada era menuju kemerdekaan, timbul kesadaran dalam kalangan para pemimpin dan rakyat tentang betapa pentingnya digubal satu dasar pendidikan kebangsaan yang dapat memenuhi kehendak dan aspirasi rakyat dan negara bagi menggantikan sistem pendidikan yang diwarisi daripada zaman penjajah. Dasar pendidikan itu telah digubal berasaskan cadangan dan perakuan beberapa buah jawatan kuasa pendidikan yang ditubuhkan untuk mengkaji sistem persekolahan sejak sebelum merdeka lagi. Jawatan kuasa ini memberi pelbagai cadangan yang menjadi asas kepada pembentukan sistem pendidikan kebangsaan. Atas usaha itu, maka lahirlah satu dasar pendidikan kebangsaan melalui Penyata Razak 1956 yang termaktub dalam Ordinan Pelajaran 1957. Dasar pendidikan ini telah disemak semula pada tahun 1960 yang menghasilkan laporan Rahman Talib yang kemudiannya termaktub dalam Akta Pelajaran 1961. Pada tahun 1974, jawatan kuasa kabinet ditubuhkan untuk mengkaji semula dasar pendidikan kebangsaan yang bertujuan memperbaik pelaksanaannya supaya matlamat untuk melahirkan sebuah masyarakat yang bersatu padu, berdisiplin, serta memenuhi keperluan tenaga rakyat yang terlatih demi pembangunan negara dapat dicapai. Laporan jawatan kuasa ini telah diterbitkan pada tahun 1979. Objektif dan kandungan. Sistem pendidikan pada zaman penjajah telah berkembang tanpa mengambil kira keperluan pembangunan, pembentukan identiti kebangsaan, dan perpaduan negara. Sistem pendidikan itu telah mengekalkan perasaan taat setia masyarakat kepada negara asal mereka dengan sukatan pelajaran yang tidak berorientasikan persekitaran tempatan. Setelah negara mencapai kemerdekaan, keadaan seumpama itu didapati sudah tidak lagi sesuai. Oleh itu, langkah-langkah perlu diambil untuk mengubah satu sistem pendidikan kebangsaan yang sesuai untuk negara yang merdeka dan mempunyai matlamat sendiri. Selepas merdeka, objektif dasar pendidikan telah dinyatakan secara umum dalam pendahuluan Akta Pelajaran 1961. Namun dalam melaksanakannya, Kementerian Pelajaran dengan perpandukan Penyata Razak 1956 dan laporan Rahmat Talib 1960 mentafsirkannya sebagai menyatupadukan kanak-kanak sekolah yang berbilang kaum dan menyediakan tenaga kerja bagi keperluan ekonomi. Jawatan kuasa kabinet ditubuhkan pada tahun 1974 dengan dipengurusikan oleh Menteri Pelajaran ketika itu, Tun Dr. Mahathir Mohamad. Jawatan kuasa ini ditugaskan mengkaji pelaksanaan dasar pelajaran kebangsaan supaya selaras dengan keperluan semasa negara bagi memenuhi keperluan tenaga kerja, pembinaan identiti kebangsaan, dan perpaduan negara. Dalam usaha mencapai matlamat dasar pendidikan kebangsaan, pelbagai langkah-langkah dan strategi telah disusun. Yang pertama, menjadikan bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar. Bahasa Melayu dan bahasa Inggeris menjadi mata pelajaran wajib di semua sekolah. Peluang untuk mempelajari bahasa Cina dan bahasa Tamil juga disediakan. Seterusnya, mengadakan kokurikulum dan sistem peperiksaan yang sama, menjadikan kokurikulum sebagai disiplin dan asas perpaduan. Seterusnya, memperkenalkan KBSR dan KBSM. Kokurikulum baru sekolah rendah KBSR dan kokurikulum bersepadu sekolah menengah KBSM dirancang untuk memenuhi atau untuk mencerminkan kehendak falsafah pendidikan kebangsaan dalam usaha untuk melahirkan masyarakat Malaysia yang sempurna dan mempunyai kepribadian yang tinggi. Seterusnya, meluaskan pendidikan teknik dan vokasional.
Bidang teknik di peringkat menengah membolehkan mereka melanjutkan pelajaran ke peringkat tinggi untuk membolehkan pelajar mendapat pekerjaan di sektor teknikal, perindustrian dan perdagangan. Mempelbagaikan kemudahan pendidikan pada peringkat universiti, memudahkan pelajar untuk meneruskan pelajar ke peringkat universiti. Dasar pendidikan kebangsaan. Dasar pendidikan kebangsaan mempunyai peranan penting dalam proses pembinaan negara. Rakyat Malaysia terdiri daripada pelbagai keturunan, adat resam dan agama sehingga bidang pendidikan merupakan faktor utama untuk memupuk perpaduan kaum dan integrasi nasional.